Hi, have a seat, silakan. Before I start, here we go. Jap. Buka apa benda tu? Nak belajar melukis ke? Sementara kita tunggu yang lain. Have a seat, silakan. Nampak, sebelum saya start, saya rasa banyak dosa. Kau semua sihat? Hai, have a seat, silakan. Senyum. Melik. Kaca luar, kaca dalam, kaca dengan sini. Kalau saya senyum, awak pasti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua akan berjanji. Bila semua orang senyum, dunia tiada menjadi. Senyum, tak perlu kata apa-apa. 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 Akhirnya sempurna, 3 album pertama. Bunyi macam koleksi terbaik orang lama. Dan bukan tak dari sampai 2 pangkat. Kalau habis subjek, aku dah dengan angka 1, 2, 3. Anugerah diterima, begitu tahun lepas Saudi ini cuma 2. Senyum tiap kali kalah dengan Nurhaliza. Ditertawakan oleh anakku Ika Medina. Oh Ika Medina, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam gemanya, anginnya macam papa. Kalau dah merayu nampak untuk sampai sana. Sebelum jadi drama dah tahu nak buat apa. Nyanyi balik lagu ayat lama, ayat mama. Wanita hari ini jaga sensitivity. Kalau buah hati merayu boleh cuba ayat ini. Hey, cantik luar, cantik dalam, cantik dengan sini. Kalau cantik senyum, cantik mesti cantik lagi. Senyum sikit nak dengar. Kalau tak ada pun aku masih mati curi. Sampai kita dengar terus sudah yang lain, kawan-kawan yang lain. Have a seat, silakan. Kau semua dah makan? Dah makan? Tarik nafas, yes. Bila kita senyum, semua orang berjanji. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum, 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 senyum. Sesuai. Ku tinggi-tinggi sampai ke puncak awan. Dengan kumulus dan nimbus aku berkawan. Aku berkawan, aku bukan jutawan. Tapi aku punya satu senyuman yang menawan. Muka di mana Pak macam sudah tertawan. Dengan kata hati perasaan jangan dilawan. Kalau takut mula-mula kita boleh berkawan. Duduk dulu biar ku belajar kopi sekawan. Apa rasa sentiasa jadi bahan perhatian. Apa rasa jadi cantik kacau cinta partisan. Apa rasa jadi seksi sudah tak diperhatikan. Apa rasanya terima bertubi-tubi puji-pujian. Walaupun sudah cantik dan gigi 10 markah penuh seharusnya ku beri. Wanita hari ini harus berpandai puji. Kalau dia jual mahal boleh cuma lagu ini. Cantik luar, cantik dalam, cantik dengan sini. Kalau cantik senyum, cantik versi cantik. Baik, silakan. Okey, kita akan start pukul 2.5 minit sampai tu. Saya tak sangka saya dapat MSP. Thank you Nur Syafiqah binti Rosdi. Jap. Syafiqah binti Rosdi. Syafiqah binti Rosdi. Awak adik Ifat Rosdi ke? Ayah adik lagi. Syafiqah. Syafiqah, awak adik Ifat ke? Serius lah. Kalau macam tu awak jangan cakap dengan saya. Kalau awak adik Ifat, kalau awak adik saya Ifat, awak jangan cakap dengan saya. Abang awak tu ada admat. Okay, by the way, tak tanya gurau. Saya rasa bukan kot sebab I don't know. Saya pun tak apa perasan. Tapi tengok kalau balik Syafiqah dia respon kat saya. Hai Syafiqah, betul ke? Is it true? Awak adik saya Ifat. By the way, ini bukan morning ya. By the way, hi. MC silakan. Okay, dah. Dengan sini baik-baik. Saya dah tak nak buang masa, saya nak teruskan perjalanan. Okay, baik. Sekarang ni alamak tertutup dah pula. Okey. Saya just nak bagi tahu pada awak perjalanan kita hari ni akan jadi selama 1 jam setengah daripada pukul 2.05 minit ni sampailah 3.35 saya akan habiskan lebih kurang. Okey, mungkin sedikit lambat. Okey, sambil-sambil tu saya tengah tunggu kawan-kawan yang lain. So listen up. This topic adalah topik yang tidak disukai ramai. To be honest, this topic adalah topik yang tidak disukai ramai. Okey. Kenapa menjadi ketidaksukaan student? Ini jawapan dia. Dengar This topic adalah topik yang dia ikutkan basicnya cuma sekecil ini. Tetapi cabang soalannya seluas alam. Jadi, you punya perjalanan dekat sini, saya nak minta maaf sangat-sangat. Pada siapa yang dengan saya waktu form 4, saya ajar this topik. Waktu tu saya tunjukkan awak 25 soalan. Buat soalan. Pelbagai jenis soalan. You still remember form 4 dengan saya? Yang form 5 waktu form 4 dengan saya? Yang form 4 yang kita baru belajar dalam bulan 3, bulan 2 tempoh hari. Okay, bulan 3, bulan 4 tempoh hari. Saya bagi dan awak perasan ataupun tidak, setiap kali bila you jumpa soalan, dia rasa macam berbeza, dia berlainan. Betul? Dan bila you tengok je this topic, rasa perasaan tu rasa mula-mula tu adalah confidence sikit. Tapi bila sampai soalan je dia twist rasa macam ya doh. Yes, ini benar. Jadi saya nak bagi tahu pada awak abang, akak, memang benar ini adalah satu topik yang basicnya kecil tetapi cabangnya begitu luas. Tapi bila sampai soalan, walaupun kita dah buat contohnya 1,000 soalan, yang masuk jenis yang ke 1,015. Yes. Maksudnya dia jadi pelbagai. Saya bukan nak menakut-nakutkan awak, tidak. Tapi saya nak bagi tahu, jika kail panjang sejengkal, usah berumah di tepi pantai.
Jika takut saya salah tadi. Saya salah. Malu, diam. Jika kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, dia ada dua peribahasa saya nak bawakan, saya campur. Okey, dia ada okey, peribahasa yang pertama. Jika kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Satu peribahasa yang betul. Yang kedua, jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu baru betul. Itu baru betul. Jadi, saya ambil satu, saya gabung. Nampak? Peribahasa Fatih sendiri. Dah korang boleh yang kuban-kuban lah, yang korang boleh kelawar lah, sport rim lah. Habis tu saya tak boleh nak gabungkan peribahasa. Tak boleh. Okey, nak dengar sini baik-baik. Jadi, kalaulah awak punya latihan tidak mencukupi, bila you jumpa Lord dan juga Odysseus, akan ada sahaja ketirisan dalam setiap soalan. Bagi tahulah saya, dalam this session, dalam you belajar this topic, takkan ada seorang pun yang suitly perfect untuk ajar awak this topic. Tak ada. Why? Ianya juga bergantung pada awak. Maksud saya bergantung pada awak adalah this topic memerlukan perumpamaan yang saya pernah bagi tahu dalam kelas. Apa tahu? This topic, you kena banyak buat kesalahan. Kerana apa? Kesalahan menambahkan pengalaman. Pengalaman mengurangkan kesalahan. Yes. Okey, jadi saya nak betulkan you punya mentality. Kalau you jumpa dalam exam, bila you masuk SPM, I just want to know, you masuk je dalam SPM, saya nak tahu satu benda. Adakah awak sedang berperang dengan soalan semata-mata ataupun awak juga berperang dengan your mentality? Jawab soalan saya. Mentality. Betul tak? Kita kalau buka paper tu, tengok suatu soalan tak dapat, kita dah gelabah, berpeluh. Betul? Lepas tu kita tengok soalan yang bawah. Okey. Berpeluh, relax, bertenang. Kita tengok soalan kedua, pun tak dapat juga, berpeluh lagi. Buka lagi soalan ketiga, dah sudah. Kita buka muka surat. Last, habis, tak jawab apa. Jadi saya nak bagi tahu awak satu benda, babe. Dalam you punya SPM, dalam you punya exam, kita kena ada strategi. And you kena tahu, ada topik-topik yang you kena score betul-betul. You kena makan habis-habisan, jangan ditinggalkan sedikit sisa sekalipun. Jangan. Tapi ada topik yang you kena lapang dada. Itu dia. Ini yang saya nak sampaikan. Ada topik yang you kena berlapang dada. Walaupun you tak boleh nak all out untuk beberapa benda, but still you boleh dapat A tau. Ini benar tau. Untuk jaga you punya mentality supaya you boleh jawab soalan yang lebih besar. Okay, apa topik-topik yang you kena berlapang dada? Apa topik-topik yang you kena relax, you kena chill, you kena dia kena steady. Okay, salah satunya adalah Trigo Topic Proven. Kepada Form 4, awak dengar je dulu. Nanti Form 5, awak akan belajar Trigo Topic Proven tau. Jadi yang ni, awak relax je. Kalau dapat, tak dapat, tak apa. It's okay. Macam tu. Yang kedua pula, kita akan ada beberapa topik yang lain. Contohnya progression. Janjang you belajar masa Form 4. Janjang ni, saya cakap dia kalau masuk paper 1, kita boleh hadap lagi. Dia masuk paper 2, na'udzubillah min zalik, kita minta dijauhkan. Progression tambah dia bagi ayat tu, kita baca tu je, tahu-tahu je esok habis dah paper SPM. Yes. Panjang ayat dia. Jadi, saya nak awak bertenang. Kalau progression dapat, tak dapat, it's okay. Move on. Kemudian, ada lagi beberapa topik yang jadi isu juga. Okay? Tapi, salah satu yang saya nak sampaikan adalah pada hari ini, which is yang dinamakan sebagai indices dan juga log. Saya nak minta maaf, saya nak bagi tahu awak terus terang. This topic indices dengan log ni, kita prepare setiap hari. Kita prepare setiap kali nak exam. Setiap kali nak exam, kita prepare. Setiap kali nak exam, prepare. Indices log, tahu fail. Do you know why? Sebab indices dengan log dalam SPM, dalam exam, dia punya bahagian tu kecil. Markahnya kecil. Markahnya 3, 4, habis. You prepare banyak-banyak,
dia masuk dalam soalan untuk SPM. Saya bukan cakap pasal you punya exam. Kalau lah namanya exam cerita pasal log, memang semua soalan log lah. Faham kan? Tapi kalau cerita pasal SPM, you punya log tu proportion dia sangat kecil. Proportionnya kecil je. Apa tahu? 3 ataupun 4 markah. That's it. Jadi yang you study banyak-banyak tu bukanlah untuk saya menidakkan study awak, tidak. Tapi saya nak bagi tahu untuk awak berlapang dada, untuk awak tahu strategi supaya awak boleh betulkan you punya mentality, cara pandang. Faham ke tidak? Macam tu. Jadi hari ni kita cuba semaksimum yang mungkin untuk go throughkan this thing, kita hantam satu kali, once and for all, kita dapatkan balik punya momentum. Faham? Okey, jadi saya tak nak cerita panjang. Kalau you dah dapat this game, bagus. Kau ni memang bijak. Memang bijak. Okey, sekarang ni bila ini ceritanya pasal you punya indices dan juga log, saya bawakan pada awak this game. Yang pertama, semua orang tahu indices. Sampai ke sudah bila kita dengar je indices, kita tahu apa benda dia. Kilat teruk kat sini, serius tak? Tak, saya tak tahulah. Saya ni kalau kadang-kadang bila mungkin saya banyak dosa lah kot. Berpeluh kadang-kadang kan. Okay, now, babe, semua orang tahu benda ni, tak ada isu pun, kita lajukan sikit. Okay, you akan dapat A kuasa. Kalau saya tak nak tulis, boleh tak? Kalau saya tak nak tulis indices dia. Okay, saya biarkan je macam ni, boleh? Sebab awak dah belajar daripada form 3 pun. Okay, saya biarkan je lah. Indices dalam bahasa Melayu adalah indices. Next one, you akan ada part yang kedua dinamakan sebagai log. Ni saya kena go through lah sikit. Okay, log, awak akan dapat dekat sini adalah log. Sebelum tu, pandai baca kan? Okay, let's say kalau saya kata dekat sini adalah log 3 base A, ditambahkan dengan log 5 base A. So, ladies and gentlemen, semua orang faham satu konsep laju punya. You akan dapat sini adalah log base A. Yang ni akan jadi berapa guys? 3 darab 5. Setuju Alright, alhamdulillah. So bila saya dapat jawapan dekat bawah ni, saya rasa lega sikit. Maksudnya awak masih lagi boleh diperbetulkan. Which is kalau base sama, maintain, tambah jadi darab. Sebut base sama, maintain, tambah jadi darab. That's it. Okay, next one. Tolong fikirkan pula kalau dia kata log 3 base A ditolakkan dengan log 5 base A. Baik, betul tak awak dapat dekat sini adalah base yang sama, betul? So dia akan jadi apa? 1, 2, 3. Base sama, maintain. Nampak? Saya sebut apa tahu? Base sama, maintain. Bila base sama maintain, tambah jadi darab, agak-agak tolak jadi apa? Bahagilah dia 3, tolak jadi bahagi 5. Settle, tak ada isu laju punya. Log 3 base 3 ataupun log 5 base 5 ataupun log A base A. Semua orang pun dah faham jawapan dia akan jadi berapa, babe? 1. Alright, next one. Kalau saya kata log 3 kuasa A base 5. Contoh. Semua orang pun dah kena faham. Kalau log 3 kuasa A base 5, yang atas ni awak boleh bawa ke depan. Betul Yang atas boleh bawa ke depan. Yes, Zah. Makanya awak akan dapat A log 3 base 5. Setuju? Dan apa-apa saja yang ada dekat depan, okey, apa-apa saja yang ada dekat depan, awak boleh bawa naik atas balik. Soalan, bila masa nak bawa naik atas, bila masa nak bawakan dia turun ke bawah, itu semua bergantung pada soalan. Semua bergantung pada soalan. Itu semua bergantung pada pengalaman. Mana datangnya pengalaman? Daripada kesalahan. Kerana kesalahan menambahkan pengalaman. Pengalaman mengurangkan kesalahan. Macam malas bila cakap macam tu, semua orang kat bawah ni kan, menyempat. Okeylah. Kenapa habis part yang tu, jadi settle. Okey, dah dapat yang tu. Kau nak tahu yang saya nak cakap apa? Kau memang dah tahu yang saya nak. Hi, okay, you. Okay, go. You, okay. Afternoon, you. Okay, now here we go, babe. Habis part yang tu settle. Jadi bila you dah dapat macam ni, next one, kita akan ada satu lagi bahagian yang dinamakan sebagai anti-lock. Okay, saya tak nak cerita panjang ya. Bila namanya anti-lock, log X base 2 sama dengan 3. Saya nak ingatkan balik. Kalau ini adalah anti, maksud anti, babe. Apa maksud anti? Kita tak nak, kita nak buang dia, betul. So kalau tak nak buang anti-lock ni, what should we do? Fatih akan gunakan this konsep. Konsepnya akan jadi begini, babe. Fatih akan sebut, kalau nak buang lock, anti-lock, okay, maksudnya you kena buang base dia. So bila nak buang base dia akan jadi apa tau? Songket, terjongkit. Sebut. Songket, terjongkit. Songket, terjongkit. Yes. Yang mana 2 telah menyongkit. Apa tergup now? Yang mana 2? Tidak. Yang mana 2 telah menyongkit 3 terkejut lalu terjongkit ke atas. Yes. Makanya awak akan dapat dekat sini jawapan dia akan jadi berapa, babe? Awak akan dapat dekat sini X sama dengan 2 menyongkit 3 terkejut lalu terjongkit ke atas. Dia akan jadi 2 kuasa 3. Are you following me? Alright, done. Habis part yang tu dia akan jadi 2 kuasa 3. Siap. Okay. By the way, saya nak bagi tahu awak bila dah buang base, automatic locknya dah tak wujud ya. Bila dah buang base, automatic locknya dah tak wujud. Cukup jangan tanya saya kat mana. Habis benda ni. Settle. Tapi satu benda saya nak highlightkan. Okay, last one. Satu lagi saya nak kena highlightkan, which is changing base. Okay, changing base. Benda ni, saya nak bagi tahu awak, saya tak boleh lari tahu daripada this game. Tak boleh lari. Sebab apa-apa pun, dia ibarat macam refer balik pada benda ni. Okay, kalau changing base, kalau contoh saya kata dekat sini adalah log 3, base 5, saya nak jadikan kepada base 2. Saya nak jadikan kepada base berapa, babe? 2. Log 3, base 5, saya nak jadikan base 2. Tolong dengar cakap saya kali ni, once and for all. Once and for all, kita habiskan this game. Okay, pada siapa yang tak pernah tahu macam mana nak tukar base, pada siapa yang tak pernah tahu macam mana you nak gantikan dia semua and so on, kali ni tolong dapatkan dia punya momentum. Okay, dengar sini baik-baik. You punya base sekarang asal berapa? 5. Tapi sekarang ni nak jadikan base berapa? 2. Jadi apa awak kena buat? Dia akan jadi macam ni tau. Atas satu log, bawah satu log. Sebut atas satu log, bawah satu log. Membawa maksud atas ni akan jadi satu log, bawah ni pula akan jadi satu log. Maknanya you akan dapat warna merah saya pakai log 3 bahagi log 5. Atas satu log dibahagi bawah satu log. Macam tu. Atas satu log dibahagi bawah satu log. Lepas tu you nak jadikan base berapa? 2 kan?
Letak je Cino ni 2, letak je Cino ni 2. Adapsinya, begitulah kisahnya. Can or not? Okay, by the way, babe, I think that's it. Cukup untuk you punya indices dan juga log dekat sini. Ambil gambar, silakan 3. Laju. 3, 2, 1. Kosong. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Nampak Ada orang tanya, kenapa kena jadi base 2? Awak, saya dah minta menjadikan base dia 2. Ini contoh awak. Macam mana? Okay, by the way, saya tahu dia bergurau dengan saya lah. So, saya pun nak bergurau dengan dia kan. Okay, babe, betul tak saya nak cakap? Kali kau kan saya dah habis. Dah habis dah ajar this basic. Tapi bila sampai soalan, dah sudah kita. Tapi jangan lupa, satu lagi bahagian yang kita akan ada dinamakan sebagai cert. Cert ni saya bawakan dia last kali, boleh? Saya bawakan dia last kali. Boleh? Cert. Alright, by the way, babe, I think that's it. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih for your commitment. Oh, belum. Okay. Aduh. Okay, now, here we go. Semua dah print soalan belum? Dah print soalan belum? Okay, sudah print soalan. Okay, by the way, babe, berapa markah yang dibagi? 4. Untuk pengetahuan awak, soalan dalam SPM, as I said, ada saya bagi tahu. Kalau tak ada printer, tak apa. Kalau tak print pun tak apa. Yang penting awak tengok soalan sama-sama kat depan dengan saya pun dah cukup. Itu dah cukup membanggakan saya dengan you punya effort. Okay, by the way, babe, dengan sini baik-baik. Dia bagi markah berapa? 4. Okay, saya nak tanya awak. Bila sampai soalan macam ni, dia memang satu soalan mungkin 4 ataupun 3. Tapi dia tak banyak. Kalau paling-paling pun dia ada 2 soalan je dalam SPM. 2 soalan je dalam SPM. Yang total markah boleh pergi sejauh, semaksimum 6. Lepas tu habis. Okay, so bayangkan 6 markah daripada 180. By the way, kau tahu paper Admax ada berapa markah? 180 ya. So 6 daripada 180. Berapa persen sangatlah. You clear? Okay, jadi kalau macam tu, awak akan dapat 0.3. Jadi, babe, awak akan dapat dekat sini 2 kuasa X. Saya tunjukkan pada awak 2X, yang ni akan jadi berapa? 8Y sama dengan berapa? 2, yang ni akan jadi 9X, yang ni akan jadi berapa? 3 kuasa Y sama dengan berapa? 27. Okay, saya bagi awak relax sekejap, saya bagi awak bertenang sekejap. Ini ibarat macam kita punya apa? Kita punya pembuka kata, pembuka bicara. Saya nak awak faham satu konsep. Walaupun ada kiri, ada kanan dekat sini, bertenang. Saya dah nampak, saya pun dah tahu. Awak nampak sini 2, awak nampak sini 8, awak nampak sini 2. Semua orang dah tahu 8 dijadikan apa? 8 akan dijadikan base-nya 2. Benar apa yang enggak. Jadi guys, awak akan dapat dekat sini 8, automatik kita akan ubah, jadikan dia sebagai 2 kuasa 3 dan di luarnya ada Y. Betul atau tidak? Okay, jadi ini akan jadi 2 kuasa 2X sama dengan 2. Tapi saya nak highlightkan terus. Sharifah Salwani, thank you. Sharifah Salwani. Okay, Sharifah Salwani, good. Okay, yang mana dekat sini dia akan jadi 2 kuasa 1 directly. Are you clear? Jangan bergaduh dengan saya, 2 ni adalah 2 kuasa 1. So, kalau you dah dapat macam ni, perasan atau tak base dia semua dah sama, betul? So, bila base dia dah sama, saya nak tanya, ini adalah base yang sama, darabkan. Kalau darab dalam indices, dia akan jadi apa? Tambah. So, maksudnya awak dapat 2. Sebelum tu saya highlightkan balik. Tengok apa yang saya cakap. Tengok apa saya cakap. Base sama maintain. Base sama maintain. Darab jadi tambah. Okay, saya percaya sampai sini you dah boleh selesaikan. Yang maksudnya ini akan jadi sama dengan yang tu. Sebab base dia sama, kita boleh compare. Betul? Baik, bila kita boleh compare, maksudnya awak akan dapat jawapan dia akan jadi berapa? 1, 2, 3. 2X tambah 3Y sama dengan 1. I just want to know. Sampai sini je dia punya Admax. Yang bawah ni Admax ke matematik? Matematik. So now, apa yang awak nampak dekat sini, saya tengah instilkan kefahaman dekat awak yang mana bila jumpa soalan indices, sebolehnya kita samakan base. Sebolehnya kita samakan base. Are you clear? So bila samakan base 8 adalah 2 kuasa 3, bila darab automatik dia jadi tambah. Ni basic yang tanya dekat saya. So bila base dia dah sama kiri dengan kanan, you just buat atas sama dengan atas, settle. Okay, habis part yang tu, babe, kita dah bijak. Okay, ini 9, sini 3, sini ni 27. Semua orang pun dah faham satu konsep. Kalau 9 dia akan jadi berapa nanti? 1, 2, 3, 3 kuasa 2. Betul? Dalam bracket 3 kuasa Y sama dengan 27 adalah 3 kuasa 3. Benar apa yang enggak? Ya benar dong. So now I just want to know, 3 kuasa 2, jangan lupa. Tengok, dekat sini lah kesilapan biasa student. Dekat sini kesilapan biasa student. Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan pada awak? Okay. Yang mana awak nampak dekat sini ada X. Kita ubah 9 jadi 3 kuasa 2. Kita terlepas X. Okay. Sorry. Jangan marah. Korang ni marah je kerja. Memang marah je kerja korang. Okay, by the way, babe, dia akan jadi 3 kuasa 2 macam ni. Faham maksud saya? Sebab awak dapat 9 adalah 3 kuasa 2, X ada dekat luar, that's it. So now I just want to know, ini darabkan. So bila darab dia jadi apa? Darab jadi tambah. Itu basic pada siapa yang tanya saya. Kenapa jadi tambah? Sebab base sama maintain. Base sama maintain. Darab jadi tambah. Maksudnya 2X tambah Y sama dengan 3 kuasa 3. And now, I believe ini dengan itu akan jadi benda yang sama. Sebab sini adalah 3, sini adalah 3. Can we compare? Yes, of course. You boleh compare. Maksudnya awak dapat jawapan 1, 2, 3. 2X tambah Y sama dengan 3. Tolong buat sendiri soalan ni, please. Buat balik. Saya bijak. Saya power. Buat balik. Ambil masa dalam 2 minit. Buat sendiri. Yes. Buat balik. Dapatkan momentum. Terima kasih. Thank you. Pada siapa yang buat sungguh-sungguh, saya hargai appreciate awak. Saya hargai effort awak. By the way, pada siapa yang dia tengah buat sama dengan saya tadi, lepas tu dia dah salin. Ini kesilapan belajar yang saya nak kena betulkan. Saya dah nak kena start serius. Bukanlah sebelum ni saya tak serius. Sekarang ni dah masa untuk saya pulun awak. Saya nak kena hantam awak habis-habisan. Kenapa? Kalau betul sekolah nak buka.
saya nak pastikan each and every single one of you, student-student yang ada dalam MC Plus ni, bila masuk sekolah, dia sudah berada di another level. Dia sudah ke depan. Itu adalah harapan kami. Maksudnya bila you masuk sekolah tu, waktu tu you datang dalam keadaan yang berlapang dada, you rasa you ada something yang you boleh bagi pada kelas. Something yang you boleh tunjukkan pada cikgu awak. Kalau sebelum ni awak rasa macam tak berapa nak confident, kali ini, this time around, you come back stronger. Are you clear? Okay, by the way, babe, nanti dah say, kalau dah dapat yang tu, saya patahkan balik pada situation dia. Okay, jadi saya bawakan balik ke atas. Maka yang ni awak akan dapat jawapan X sama dengan berapa? Jangan tanya dekat saya bawah ni. Ini adalah matematik. Yang ni jangan nak bergaduh dengan saya pula. Okay, kalau nak tahu matematik dia, masuk kelas matematik saya. Jadi babe, awak dapat X sama dengan berapa? Tolong. X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1. And this will be your final answer for 4 marks. Persamaan serentak. Persamaan serentak. Settle. Okay, kalau you dah dapat this game, saya nak tanya, apa sangatlah yang besar dengan indices dengan log ni betul? Indices. Ni tengah fokus untuk indices. Tak ada pun. Tapi yang kita jadi isu tu apabila kita tak tahu nak samakan dia punya base. Okay, ni okay, cantik. By the way, kalau saya bagi awak contoh soalan macam ni, silakan. Kalau you dah nampak tadi kan, you dah tahu apa nak buat tadi kan. Macam mana kalau saya cuba uji awak dengan jawab dahulu soalan ini. Sama dengan 2 dalam bracket 25 cos X. Okay. By the way, babe, here we go. 5, 8 cos X sama dengan 2, 25 cos X. Saya tak nak tolong awak. Saya tak nak tolong awak. Jangan sekali-sekali berundur. Betul atau tidak, kalau saya cakap dekat sini, kita rasa, oh ini okay sir. Ini kita orang tak ada masalah sir. Yes, this is good. Bagus. Tapi bila sampai soalan macam ni, saya nak tanya awak, adakah kita masih menggunakan basic yang sama? Ya. Dan adakah kita masih lagi menggunakan law yang sama? Ya. Law yang sama, basic yang sama. Tapi bila sampai soalan macam ni, sini 5, 8 cos X sama dengan 2, 25 cos X. Saya tak nak tolong awak. Saya nak awak cuba dulu boleh? Ambil masa dalam 2 minit. Laju punya. Do it now. Tak nampak soalan? Ini soalan dia. Selesaikan. Solve. Dalam bahasa Melayu, selesaikan. Maksudnya kena cari nilai X. Gelabah 2 minit. Yes, betul. Ada orang tanya, kena guna something ke sir? Maksudnya kena gunakan log ke sir? Entah, tak tahu, tak nak tolong. Cubalah dulu. Good. You are good. Lepas tu nanti kita akan masuk untuk satu di bahagian. Okay. By the way, saya percaya soalan yang saya bagi ni masih lagi dalam kategori yang tidaklah terlampau besar, tapi tidaklah terlampau yang kecil. Saya bawakan berperingkat. Soalan pertama tadi semua dapat ngam kan? Yang ni dia second level sikit. Okay, kalau second level ni saya percaya ada yang dapat, ada yang dah start rasa macam tak confident. Jangan. At maths ni it's about confident bang. Jadi bila dia cerita pasal confident, saya nak awak try. Sebab tu dalam kelas saya minta untuk awak ada creativity. Ada keconfidentan itu dengan cara buat dulu. Salah tidak mengapa. Okay, sebab daripada salah itulah yang you akan belajar lebih. Saya banyak tahu. Okay, saya percaya ini dekat sini dan ini boleh di sini. Yes, saya bijak. Oops. Okay, sorry. Okay, now, babe, sekarang tinggal lagi 17 saat. 17 saat. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now, babe, sampai satu masa nanti, saya ada satu permintaan tau. Awak tahu markah dia berapa dia bagi? 3 markah kan? Awak tahu masa yang praktikal adalah you kena selesaikan ni berapa minit? Kalau ikutkan, dia adalah lebih kurang plus minus. 3 markah ni plus minus akan jadi dalam lebih kurang 5 minit plus minus. Tapi saya tak nak jadikan dia dalam 5 minit. Saya nak jadikan dia dalam 3 minit. Maksudnya 1 markah 1 minit. Faham tak? Kalau 10 markah, maksudnya you kena spend dalam masa berapa minit? 10 minit. Sebab saya dah compactkan dia supaya you ada banyak masa yang lebih untuk recheck balik, untuk check semua benda balik. Okay, jadi sekarang ni saya tanya awak jawab tau. Saya padamkan yang ni. Jangan saya highlightkan dia dengan cara begini. Bagi saya sedikit ruang. Okay, zap. Okay. Babe, tolong bagi tahu saya satu benda. Kalau inilah soalan yang awak nampak, awak dah terfikir tak 8 boleh jadi apa? Okay, pada siapa yang start, relax. Bertenang. Ini masa untuk kita try. Okay, 8 adalah 2 kuasa 3, tapi luarnya ada X. Setuju atau tidak? 5 boleh ubah apa-apa? Tak boleh. So kalau tak boleh, tak apalah. Sama dengan 2, yang ni akan jadi 5 kuasa 2 dalam bracket X. Benar apa yang enggak? Saya nak tanya awak satu benda. 8 jadi 2 kuasa 3. 25 jadi 5 kuasa 2. You perasan atau tidak? Ini 2, sini 2. Sama. Ini 5, sini 5. Sama. Bisa apain enggak kalau ini saya bawa ke sana dan itu saya bawakan ke sini? Bisa apain enggak? Ya bisa dong. Membawa maksud, awak akan dapat dekat sini. Gamenya akan jadi 2. Dia akan jadi 2 kuasa 3X bahagi 2. Setuju atau tidak? Ini akan jadi 2 kuasa 1. 2 kuasa 1, bawa sebelah jadi bahagi. Sama dengan 5 kuasa 2X bahagi 5 kuasa 1. Sampai sini, perasan atau tak? Okay, saya buat 2 kuasa 5. 2 kuasa 5, 22. Okay, tolong cek balik. So, bila dah sampai sini, barulah rasa lega sikit. Bila dah rasa lega sikit, dah nampak tak base dia sama? Yes, base dia dah sama. So, bila base dia sama, 1, 2, 3. Base sama, maintain. Bahagi jadi tolak. Sama dengan base sama, 5, 5. Base sama, maintain. Bahagi jadi tolak. Babe, kalau awak perasan, sini 2, sini 5. Sama. Alah, tak sama pula. Habis tu macam mana nak buat? Menangis. Mabuk. Okay, sebelum saya go throughkan further, saya just nak tanya awak sampai sini je. Saya nak pastikan benda ni cantik. Uish. Alamak.
Okey, saya bawa dia ke sini. Okey, guys, tolong bagi tahu saya sekarang ni kalau awak nampak macam ni. Sekejap. Okey, kalau awak nampak soalannya dah jadi macam ni, saya tanya balik kepada student, 8 dia dah jadi 2/3, 25 dia dah jadi 5/2, so 2 darab buat sebelah jadi bagi, 5 darab buat sebelah jadi bagi. Kalau tadi awak start, cukuplah tulis, jap, sebelum tu. Janganlah awak tulis start, tapi yang awak maksudkan tu adalah start yang tadi. Lepas saya dah tunjuk tu, faham tak maksud saya? Okey, jap. Okey, sekali lagi. Awak janganlah cakap start, perkataan awak start tu buatkan saya rasa macam, dia ni start lepas saya dah terangkan ke? Kalau sebelum tadi awak start, awak tulislah dekat situ, tadi saya start. Tadi. At least saya tahu sebelum tu. Faham Okay, now, here we go. Settle yang tu, babe, tolong bagi tahu saya, kalau you dah dapat macam ni, ini dengan itu sama tak sama? Okay, bila dia dah tak sama, dia dah tak ada jadi lain. Dia dah tak ada jalan kerja lain. Dia dah tak boleh nak buat benda lain. You terpaksa wujudkan apa tahu? Lock. You perlu wujudkan lock. Again, bila ini base 2, ini base 5 dah tak ada kaitan, you kena wujudkan apa? Lock. Membawa maksud. Okay, kalau you start dekat sini, inilah saya jawab. So, awak dah nampak tak jalan keluar. Kalau dah sampai sini pandai, that's good. Tapi kalau dapat sampai sini start, macam mana nak buat? Ini dia. You akan buat log 2 kuasa 3x tolak 1 sama dengan log 5 kuasa 2x tolak 1. Boleh? Dan tolong dengar cakap saya. Bila you wujudkan log, kita akan ambil log base 10, kita akan ambil log base 10. Kita tak payah sabut. Ambil je log base 10, ambil je log base 10. Are you following? Sampai sini dah tak jadi isu lah. Ini boleh bawa ke depan awak, ini boleh bawa ke depan awak. Are you following me? Ini boleh bawa ke depan. Jadi bila bawa ke depan, dia akan jadi berapa tahu? Ini flow tahu, dia kena dengan satu-satu. Okay, jadi kalau awak tengah ada apa problem connection kan, better you cari better spot untuk dapatkan connection yang lebih elok supaya boleh dengani satu-satu jelas dengan saya. Bawa ke depan, dia jadi 3x tolak 1, yang ini jadi log 2 base 10. Sama dengan 2x tolak 1 log 5 base 10. Babe, I just want to know, yang ini boleh tak saya bawa di sebelah sana? Yang ini saya bawa di sebelah sana. Membawa maksud awak dapat 3x tolak 1 sama dengan log 5 base 10 bahagi log 2 base 10. Ini pula adalah darab. Bila darab bawa sebenarnya jadi bahagikan dengan 2x tolak 1. Kalau saya tak nak bawa ke sini pun tak apa juga. Kalau saya biarkan dia kat depan pun tak ada masalah ya. Okey, maksud saya biarkan dia ada kat depan ni, yang mana awak dapat berapa? 2x tolak 1. Macam ni. Boleh terima atau tidak? Log dengan log, you gabungkan dia. Log dengan log, bila gabungkan, ini boleh tekan kalkulator tak anak-anak? Boleh tekan kalkulator ke tidak? Yes, boleh. So, bila you tekan kalkulator, you dapat berapa ya? Okey, jap. Saya beli kalkulator. Supaya saya tak bergaduh dengan awak. So, bila tekan kalkulator, awak akan dapat dekat situ. Macam mana nak tekan kalkulator? Kod ada yang siapa tanya tekan kalkulator kan? Log 5 bagi log 2, maksudnya awak akan tekan log 5 bagi log 2. Log 5 bagi log 2. Tekan sama dengan awak dapat 2.32 ya. 2.32. Okey, jadi ini akan dapat 2.32. Yes, 2.32. Okey, by the way, babe, sampai sini boleh buat sendiri ya? Sampai sini saya dah tak nak tolong awak. Maksud saya tak nak tolong awak adalah, okey, Fatini cakap dia buat sendiri. Okey, nanti kan ditunjuk juga. Aduh. Okey, by the way, babe, awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi macam mana? Betul kan? Kalau saya cakap ini awak kena expand satu-satu, betul Okey, you akan dapat 1, 2, 3, jawapan akhirnya akan jadi 3x tolak 1 sama dengan 2 darabkan dengan 2.32, you akan dapat 4.64. Tolakkan dengan 2.32. Is it? Okey. 2x darab 2.32, so you akan dapat dekat situ adalah 4.64, x tolakkan dengan 2.32. Jadi ini adalah tolak, 4.64. Awak akan dapat dekat sini negatif 1 tambahkan dengan 2.32. Dah boleh selesaikan sendirilah kot. Okey. So babe, awak dapat 4.64 tolakkan dengan 3. Awak akan dapat 1.64x. Dan yang kemudiannya negatif 1, so ini akan jadi 1.32. Betul? Okey. Jadi 1.32 bagikan dengan 1.64, awak akan dapat jawapan dia. X sama dengan 0.8. And this will be your final answer. Yes. Okey, by the way, babe, I think that's it. Okey, habis settle untuk game yang kedua dekat sini. Saya nak bagi tahu sekali lagi perjalanan untuk awak nampak. Okey. Now. Saya tanya awak jawabkan satu soalan saya ni tau. Yang sampai sini dah ngam ataupun belum? Supaya saya tak bergaduh dengan awak. Sampai sini dah ngam ataupun belum? Dah ngam. Alhamdulillah. Thank you. Tapi yang belah kanan ni awak kena faham satu benda. Bila 5 dengan 2 dah tak ada kaitan. Okey. Saya nak awak tahu juga soalan saya mungkin tak banyak. Dengar soalan saya bawakan pada awak hari ini mungkin tak banyak. Tetapi our big concept yang saya nak awak betul-betul pegang. Big concept. Yang mana kalau ini awak dah tukarkan base macam atas tadi, tukar base ada kita happy. Tapi bila yang ni tukar base tak ada kaitan. Sini 2, sini 5. So apa kena buat? Wujudkan log. So bila wujudkan log, memang ambil base 10 je, tak payah nak sambut dengan base-base yang lain.
So bila wujudkan lot yang atas boleh bawa ke depan dia jadi macam ni. Nampak? Ini lot, you boleh gabungkan dia. Tekan calculator, kita dapat satu jawapan. Maka expand, ni dah jadi you punya apa? Algebra biasa. And that's it. That should be your final answer. Cannot. Okay, ambil gambar kalau perlu, silakan 3, 2, 1. Kosong. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Ni macam untuk 6 markah je. Itulah. Okay, ni saya nak kena stopkan satu benda je. Okay. Awak tahu markah juga memainkan peranan. Kita tengok sini tadi berapa markah? 3 kan? 3 markah kan? So bila ingat 3 markah, okay, bila you tengok je benda ni, 3 markah, you buat dalam kecil panjang ni, rasa macam diri tu tak dihargai. Betul? Okay, so bertenang abang. Bertenang awak, tak apa. Kita bagi je pada orang. Ingat pesan saya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Al-yadu ulia khaira fi al-yadu ufla. Sufla. Okay, nak sila. Okay, baik. By the way, X sama dengan 0.848. 0.8049. 8049. 8049. Okay. Sekejap. Boleh. Okay, supaya lebih nampak. Okay, 8049. Sebenarnya, yang ni kalau nak lebih tepat, awak ambil 4 angka berarti. Okay, 4 significant figures. Boleh ya? Okay, saya rasa cukup yang tu. Habis, maka saya nak highlightkan dekat sini soalan yang sebelum saya go throughkan soalan yang terakhir, saya bawakan awak pada soalan ini. Sekejap. Mari kita go throughkan pula macam mana kalau soalannya adalah untuk cerita pasal log. Sekejap. Bagi saya sikit ruang. Alright, here we go. Baik, yang ni saya boleh bawakan terus daripada awak untuk saya bagi awak punya idea ya. Okay, tak payah nak sabut. Okay, listen up. Kalau ini adalah soalan log, apa yang dia minta dekat sini adalah, kalau you tengok balik betul-betul, dia kata apa tahu? Log 3, okay, kejap lagi saya akan bagi tahu dia punya step. Log 3 base M sama dengan apa? P. Satu lagi log 4 base M sama dengan Q. Dia minta apa guys? Express log 9M base 12. Okay. Ini adalah jenis soalan log yang mana kita harapkan, dengan sini baik-baik, kalau dalam soalan log kita mengharapkan soalan macam ni masuk. Sebab soalan macam ni adalah soalan yang dia dah bagi given. Perkataan ni adalah perkataan given. Dia dah bagi information. So bila dia bagi information, what should we do? Simple. Dengar cakap abang ni. You hanya perlu buat apa tahu? Kecil-kecilkan, asing-asingkan. Sebab kecil-kecilkan, asing-asingkan. Yes. Apa maksud kecil-kecil dan asing-asing? Ini adalah kesilapan utama kita. Fatih tadi ajar daripada kiri menjadi kanan. Kiri menjadi kanan, kiri menjadi kanan, kiri menjadi kanan. Kita bijak daripada kiri menjadi kanan. Betul? Kita cepat trigger daripada kiri menjadi kanan. Tetapi, kita tak cukup strong untuk soalan-soalan yang daripada kanan menjadi kiri. Kanan menjadi kiri. Are you following me? Jadi bila kanan menjadi kiri, maksudnya, kalau you nampak sini tambah, dia jadi darab. Kalaulah dia dalam ni ada 3 dengan 5, base ni sama, awak boleh asingkan balik. So bila asingkan balik, dia akan jadi apa? Darab jadi tambah base yang sama. Membawa maksud. Saya tanya awak jawab tau. Saya cakap tadi, kecil-kecilkan, asing-asingkan. Kan? Okay, ini information dia betul? Okay. Baik, log 9M, base 12. Maksudnya, kalau nak asingkan, dia jadi macam mana? 9 dengan M adalah asingan. Walaupun 9 dengan M nampak bersama, tapi sebenarnya hati mereka terluka. Oh bukan. 9M, dia nampak macam sama, tapi tak. Dia berasingan tau. 9M 9M ni sebenarnya adalah 9 darab M. Betul atau tidak? Membawa maksud, you akan dapat, maka warna biru, log base 12, 9 tambah log base 12 M. 9 dengan M kan darab. Betul? So 9 darab M ni maksudnya dia jadi log base 12, 9 darab M. Betul atau tidak? Jadi bila 9 darab M jadi macam ni, dua-dua ni base 12, maksudnya log 9 base 12, log M base 12, tapi darab jadi tambah. Benda macam ni kena biasakan. Okay, now babe, soalan saya simple. Kalau you dah nampak macam ni kan, ini base-nya base berapa ya? Ini base-nya base berapa ya? Base M. Tapi sekarang ni dia kata apa tahu? Express in terms of P dan juga Q. Dia minta express dalam bentuk sebutan P dan juga dalam bentuk sebutan Q. Okay, soalan saya yang pertama. Kalau ini adalah log 9 base 12, macam mana saya nak jadikan dia base M Okay, ada banyak cara nak buat benda ni tau. Ada banyak cara. Tapi saya buat cara yang paling common yang senang untuk awak trigger. Saya ulang balik Cara yang saya nak buat ni adalah cara yang senang untuk student trigger. Tambah-tambah lagi dalam pressure waktu nak SPM. Dalam SPM tu kita tengok fikir banyak-banyak benda. Alah soalan dia patah satu lagi. Alah soalan ni alah macam mana Pak nak fikir untuk trigonometri nanti. Jadi bila dalam situasi macam tu kita pressure. Kadang-kadang kita punya pemikiran tu dah terlimit. Tapi yang ni confirm you akan teringat. Pernah dalam exam you terfikir cara yang semua orang buat benda sama, tapi bila keluar exam lah boleh buat macam ni lah. Faham tak? Pernah dengar? Pernah tahu benda tu? Pernah rasa benda tu? Jadi saya nak beritahu awak banyak cara. Tapi yang cara yang awak confirm akan trigger, ni dia. Apa tahu? You akan dapat
log 9 bahagi log 12. Nak jadi base M kan? Letak je lah M. Letak je lah M. Changing je lah dia punya base. Change base. Yes. Ditambahkan dengan berapa? Log M bahagikan dengan berapa? Log 12. Nak jadikan base apa? M. M. Jadi baik, betul lah kalau saya cakap sampai sini awak dah boleh faham satu konsep. 9 dia akan jadi berapa nanti? 1, 2, 3. 9 akan jadi 3 kuasa 2. Betul? So 2 boleh bawa ke depan? Yes, of course. Next one, 12. Alah 12 pula. 12 jadi macam mana? Macam nak kaitkan dengan 4. Tolong saya. Betul atau tak kalau saya cakap log 12 base M sama juga dengan log N. Dah sudah nak kena buat lagi sekali pula. Buat lagi sekali maksudnya you dapat log 4 base M tambah log 3 base M. Are you following me? Are you following me? Jadi log 12 base M adalah yang ini. Yang ini sudah jadi begitu. Dan begitu adalah Q. Dan begini adalah P. Yes. Automatic. Yang ini akan jadi P tambah Q. Ini akan jadi P tambah Q. La ilaha illallah. Rupanya tak adalah besar sangat. Awak akan dapat bawa ke depan. So ini akan jadi 2 bawa depan. Log 3 base M. Log 3 base M adalah P. So you dapat 2P tambah 1 bahagi P tambah Q. And that will be your final answer. Yes. Okay, pada siapa yang dia macam serabut tengok log ni kan? Sekejap, korang lost? Okay, kalau korang lost, saya cuti boleh? Okay, pada siapa yang dah dapat, saya syukur sangat. Alhamdulillah, saya suka, saya bangga dengan awak. Pada yang tak dapat, bukan saya tak bangga, tidak. Tapi saya nak beritahu awak, method lebih sikit boleh tak? Supaya saya boleh bergerak lebih. Okay, macam ni awak. Ada apa benda yang besar dekat sini? Saya tanya tahu. Log 9 base 12 tambah log M base 12 sampai sini tahu tak? Sampai sini tahu tak? Saya tanya, sampai sini tahu tak? Jawab soalan saya. Okay, tahu cantik. Kalau ini nak jadikan base M, tak payah nak sabut. Walaupun jalan kerjanya sedikit panjang, tapi itu yang awak akan terfikir. Mudah untuk awak dulu. So what should we do? Atas dengan bawah, bahagikan dia, tukarkan base. Sampai sini je. Ngam atau tidak? Nak tukarkan base dia. Ngam ataupun tidak? Ngam. 9 adalah 3 kuasa 2. 9 adalah 3 kuasa 2. So 2 bawa depan. Bila 2 bawa depan, you akan nampak log 3 base M kan? Log 3 base M tu ini bang. P. Dapatlah 2P. Log 12 base M tu ini kan? Log 12 base M tu ni kan? Tapi ada tak kaitan dia dengan 3? Ada kaitan dengan 4? Tak ada. Tak ada pula. 12 ni, dia tak ada 3, dia tak ada 4. Tapi ada tak awal-awal tadi Fatih kata apa tahu? Kecil-kecilkan, asing-asingkan. Ada Fatih kata macam tu? Ada. That is why kecilkan dia 12 boleh jadi 3 darab 4. 4 darab 3. So bila jadi macam tu, awak dah nampak 12 darab 4 darab 3 sebab kita nak kaitkan dengan nombor ni. Bila macam tu, ini satu log, sana satu log, darab jadi tambah. Ini sama dengan yang itu abang. Dapatlah Q abang. Ditambahkan dengan ini sama dengan itu gang. Dapatlah P. Tiba-tiba semua faham. Habis tu yang saya ajar tadi tu apa benda? Yang saya ajar tadi tu apa benda? Hah? Jadi baik awak dapat apa? P tambah Q. So sini pernah jadi P tambah Q. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Sampai sini. Faham atau tidak? Sampai sini je. Faham atau tidak? Okay, ngam. Tadi nyanyuk sengam. Saya rasa bukan saya yang tua ni. Awak yang usia 7,893.68 tahun. Yes. Okay, by the way, dah dapat yang tu. Anda dah dapat log M base M 1 ya. Sebab ni dengan ni sama. So dia jadi 1 ya. So dapat 2P tambah 1 bahagi P tambah Q. Sebab pemawar dia sama kan? Okay, ambil gambar. Laju. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan. Okay, now babe. Nak buat satu soalan sendiri. Cantik. Saya suka dengan semangat awak. Kalau macam tu, tolong jawab satu soalan ni sendiri. Wish, bagus lah Hanafi. Hanafi Talha gitu. Hanafi Talha dia kata nak buat satu soalan sendiri. Okey, boleh Hanafi Talha. Okey, yang lain jangan buat. Saya nak Hanafi Talha je seorang buat. Okey, tak. Gurau. Semua orang buat sama-sama. Okey, semua orang buat sama-sama. Log A. Ini log A. Sekejap ya, log A. Log A base Y sama dengan 2. So soalan pertama dia minta apa? Base Y in terms of A. B. Log. Kejap lagi. Habis soalan ni saya nak masuk set. Lepas ni kita nak masuk set. Pada siapa yang dia punya set tak cukup strong, ready. Saya akan cuci semua benda. Set ni saya cuci semua benda insya-Allah korang akan dapat. Lepas tu apa? Lepas tu kita jawab satu soalan gabungan set dan juga gabungan log dan juga ellipses. Babe, 2 minit. Laju. Okey. Saya dah tukar ni tadi. Sumpah saya jadi serius saya. Nampak sini. Jangan lagi. Pada siapa yang dia just nak bagi tahu sekali lagi anak-anak sekalian. Okey, sambil-sambil saya tengah tunggu awak try sendiri Saya pukul 2 tadi saya dah bagi tahu benda yang besar pada awak. Saya cakap benda penting bagi awak. Mungkin awak masuk waktu tu pukul 2.30 ke, awak baru masuk ke kan. Jangan mudah sangat mulut tu nak cakap lost lah. Jangan mudah nak cakap sangat saya okey, you gunakan perkataan ni contoh you gunakan perkataan saya lembab lock lah. Babe, ya, saya tahu ada antara kita dia rasa tak confident nak jawab log. Tapi awal tadi saya dah bagi tahu di mana kedudukan log dalam SPM dan di mana mentaliti kita, strategi kita untuk jawab soalan log, soalan indices. Saya dah bagi tahu. So please, untuk pengetahuan awak, kalau nak tengok balik awak boleh tengok replay kot. I don't know, kalau ada, kalau tak ada, maksudnya lepas ni please
learn the lesson, which is kalau kelas party masuk awal. Seriously. Okay, habis panjang tu. Okay, now here we go. Alah, tak ada apa pun. Guys, dia minta Y in terms of A. Dengan kita ni apa? Ini kan you punya log kan? Okay, dia nak minta Y je kan? So kalau dia minta Y je, apa nak buat dengan log ni? Apa nak buat dengan base ni? Nak buat dengan base ni, dia jadi apa? 1, 2, 3, songket, terjongkit. Nak buat log kan? Sebab Y tak ada log kan? So nak buat log, dia jadi apa? Songket, terjongkit. Bila songket, terjongkit, awak akan dapat jawapan dia jadi apa? A sama dengan Y kuasa 2. Songket, terjongkit. Y telah lama terduduk di bawah. Akhirnya dia memberanikan diri. Dia menyongket dua-dua, terkejut lalu terjongkit ke atas. Dapat macam ni. Tapi babe, yang you dapat dekat sini adalah Y kuasa 2 sama dengan A. Dia nak Y dalam sebutan A. Y dalam sebutan A maksudnya Y kena single. Ini square. Bawa sebelah jadilah square root. Ya Tuhan subhanallah. Siap Y dalam sebutan A. Untuk A settle. Jap nak tanya. Hanafi Talha dapat tak? Hanafi Talha. Cik saja. Okay, now habis panjang tu B. Jap, saya just nak beritahu pada awak. Saya suka apabila, okay macam ni dengar sini baik-baik. Fatih waktu sekolah mendengar. Jadi no, I don't want to be alone tonight. No. Dia buka lagu pula. Sekali lagi, apa tadi saya tengah cakap? Saya tengah cakap, yang mana waktu saya dulu form 4, waktu saya form 5, waktu saya belajar at Maths ni, saya ada seorang senior saya yang genius tau. Okay, maksud genius tu, dia sebenarnya tak ada istilah genius tau, kalau ikutkan lah. Yang mana, dia adalah orang yang bekerja keras. Dia bekerja keras, dia usaha keras. Dia adalah top 5 in Selangor. Top 3 in Selangor, top 10 in Malaysia, macam tu lah. Okay, jadi saya nak bagi tahu awak, dia pesan saya satu benda yang saya nak pesan balik juga pada awak. Dia pesan pada saya dan saya nak pesan balik pada awak. Sebab saya tengok dia tak belajar pun. Saya tengok dia tak belajar pun, tapi dia skor, dia bijak. Okay, awak tahu tak? Dia ada waktu yang dia belajar. Okay, belajar dia bila tu semua, saya tak nak bagi tahu waktu bila, tapi saya nak bagi tahu macam ni. Dia pegang satu benda. Dia tak gifted tau, tapi dia belajar memang sungguh-sungguh. Apa dia punya pegangan dia tahu? Waktu dia main sungguh-sungguh. Waktu dia belajar sungguh-sungguh. Waktu dia tidur sungguh-sungguh. Waktu dia makan sungguh-sungguh. Maksudnya, semua benda yang dia buat at one time tu, dia buat full-heartedly. Give all. Are you clear? Jadi, saya nak awak buat benda yang sama juga dalam hidup awak. Awak nak main game, buatlah, tak apa. Tapi, tolong tahu masa yang awak perlu main game sungguh-sungguh, kemudian belajar juga kena sungguh-sungguh. Masalah kita ni, kita main dah sungguh-sungguh. Dah, waktu belajar tak nak. Itu masalah dia. Faham? Jadi, baik. Senior saya tu nama dia Naufal. Okay? Dia orang yang baik lah. Saya tak tahu dia jadi apa sekarang. Saya dah lama tak kontak dia. Jadi, baik, tolong saya dekat sini boleh? Kalau ini awak akan dapat macam mana? Ni, log 1/A kuasa 2, punca kuasa Y. Base dia. Lah. Kalau awak dapat soalan macam ni, betulkan log A punca kuasa Y, ini akan jadi A kuasa negatif 2. 1/A kuasa 2 adalah A kuasa negatif 2. So kalau macam tu, you nak jadikan base dia base Y. Nak jadikan base dia base Y. Ini base punca kuasa Y. Apa kita boleh buat? Boleh tak saya tukarkan dia punya base sekarang? Yes, of course, man. Kita boleh tukar dia punya base, man. So kalau nak tukarkan dia punya base, you dapatlah log A kuasa negatif 2 bagi log punca kuasa Y. Nak jadikan base berapa? Nak jadikan base Y. Letak je G net Y, letak je G net Y. Tak ke ini boleh bawa ke depan. So, you akan dapat berapa, babe? Negatif 2. Log A base Y. Yang ni saya highlightkan Log A base Y ni. Yang ni nanti akan jadi berapa, babe? 2. So, dapatlah sini 2. Sorry. Dapatlah sini 2. Dibahagikan dengan yang ini. Betul lah kalau saya cakap sebenarnya punca kuasa Y adalah kuasa 1/2. Basic macam ni kadang-kadang kita tak cukup strong Punca kuasa Y adalah kuasa 1/2 ya. So, kalau you perasan kuasa ni awak boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi 1/2. Log Y base Y adalah 1. 1/2 boleh bawa ke depan, so dia jadi log Y base Y adalah 1. So, you dapat 1/2. Maka jawapan akhirnya dia akan jadi berapa, guys? You akan dapat negatif 8. And that will be your final answer. Betul ke saya kira? Negatif 4 darab 2, negatif 8. Betul. So, you akan dapat berapa? Negatif 8. Ini kira sendirilah You akan dapat negatif 8. Okay, jap, sabar jap. Bagi saya sikit ruang boleh. Okay, now. Pada siapa yang dia rasa macam dia mabuk ataupun dia rasa dia lost kan? Okay, kita cuba sama-sama boleh? Okay, saya tanya awak jawab. Okay, now. Laju punya. Songket terjongket, dapat A kuasa Y kuasa 2. So, A sama dengan Y kuasa 2 dapat macam ni, settle? Ngam? Cantik, that's good. Alhamdulillah. Bijak. Thank you. Tapi yang ini, punca kuasa Y, ini kuasa Y. Sorry, punca kuasa Y, ini Y je. Sama tak dia punya base? Jawab soalan saya. Base dia sama ke tidak? Tidaklah sama. Lain. Jadi, 1/A kuasa 2 adalah A kuasa negatif 2. Jangan tak tahu basic, abang. Jadi, 1/A kuasa 2 adalah A kuasa negatif 2. Bermaksud sekarang ni, kalau inilah you punya soalan, dia punya base tak sama, boleh tak saya nak samakan base dia? Boleh. Itulah yang saya awal-awal tadi bagi tahu. Atas satu log, dibagi bawah satu log. Atas satu log, dibagi bawah satu log. So, letak je Cino net Y. Makanya, bila you dah dapat sini base Y yang sama, negatif 2 boleh bawa ke depan. So, you dapatlah negatif 2. Log A base Y berapa, babe? 2. Dapatlah negatif 4. Ini matematik je nampak sampai situ. Punca kuasa Y adalah Y kuasa 1/2. Jangan tak tahu, ini juga basic. Punca kuasa Y adalah kuasa 1/2. 1/2 bila bawa ke depan, dia jadi 1/2 log Y base Y. Log Y base Y adalah berapa? 1. Jadi soal dia jadi macam ni.
Okay, baik, it's okay, ambil gambar dulu, silakan 3. Nanti awak boleh tengok replay, dengar balik benda ni ulang-ulang, awak akan dapat. 3, 2, 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, saya rasa saya dah kena bergerak untuk satu lagi bahagian yang terakhir. Okay, satu lagi bahagian yang terakhir. Dengar sini baik-baik. Okay, baik, here we go. Sini, sir. Okay, tarik nafas dulu. Okay, saya ibarat macam tolak tepi semua benda yang tadi kita buat. Kita nak fokus yang ni je dulu. Baik, saya tolak semua benda tepi, saya nak fokus yang ni je dulu. Baik, okay, kalau macam tu, tarik nafas. Okay, kita kosongkan dulu minda, kosongkan dulu minda. Tak mau fikir apa-apa yang lain. Tinggalkan awak punya boyfriend, girlfriend. Yes, betul. Boyfriend, girlfriend yang curang dengan awak tu. Yes, betul. Okay, grab. Okay, no, babe. Soalan saya, sekarang ni, saya nak fokuskan untuk dengan awak. Sit. Dah tarik nafas, dah kosongkan minda. Now, here we go. Bila namanya sir, dia punya law tu ada 2. Sir, ada berapa law? 2. Satu, kalau saya kata dekat sini, awak dapat punca kuasa. Sama je, punca kuasa A darab punca kuasa B. Okay. Yang mana awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi punca kuasa A tambah B. Awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi berapa, babe? A, B. Mana tadi? A, B. Are you following? Okay. Sekali lagi, set. Ini game yang pertama, punca kuasa A darab dengan punca kuasa B. You nampak dekat sini adalah, by the way, set tu, saya highlight sikit. Set ni adalah, dia sama je macam you punya pack square root, punca kuasa. Tapi kalau lah contoh, saya mudahkan awak punya pemahaman. Punca kuasa 4, awak akan dapat jawapan dia berapa, punca kuasa 4. Jawapan awak dapat berapa? 2. Cantik. Tapi kalau saya kata punca kuasa 6, awak dapat tak nombor bulat? Awak dapat perpuluhan kan? So, kalau macam tu, kita sebut dia sebagai set. Macam tu lah. Senang cerita. Tak payah nak sabut. Sekali lagi, kalau you dapat nombornya, you dapat perfect square dekat sini, square root dekat situ, awak dapat berapa? 2. So, jawapan kita akan jadi berapa? Biasa. Tak ada masalah. Tapi kalau yang ni awak tekan, awak square root kan dia, tapi you tak dapat. So, kita namakan dia macam set. Itulah perumpamaan dia. Are you following me? Okay, jadi kalau set ni, awak nampak dekat sini dia jadi macam ni. Set A, pasal saya tulis tak cantik. Saya cantikkan dia. Set A darabkan dengan set B, jawapan awak akan jadi berapa, babe? Set A, B. Baik. Babe, kalau dia kata set A bahagi set B, apa jawapan awak? 1, 2, 3. Set A bahagi B. Boleh terima yang tu? Ini je. Basic dia. Ini je basic dia. Seriously. Okay. Tetapi, bila sampai soalan gimana? Okay, saya bagi awak soalan. Soalan A. Okay, layankan. Ini akan banyak soalan. Yang ni awak kena tengok betul-betul dekat depan. Jangan sabar bagi saya sikit ruang. B, saya letakkan dekat situ adalah. Tolong salin kalau perlu salin. Okay, sabar bagi saya sikit ruang. A, B, C. And last one, D. Okay. Set 50, set 2 darab set 5 tambahkan dengan 2, set 10, alright? So set 2 tambahkan dengan 3, set 8, alright. Okay, dah settle. Okay, baik. Habis part yang tu. Dengan sini baik-baik, saya nak cuci satu kali jalan. Lepas tu saya harap saya dah boleh settlekan benda ni dengan awak. Baik. Lepas tu saya nak jawab satu soalan full version. Baik. Betul tak kalau saya cakap set 50 ni ialah set 50, betul? Sebab you tak boleh nak jadikan dia apa? Tak boleh nak jadikan dia dalam satu nombor bulat, betul? Okay. Tetapi awak kena faham satu benda. Kalau ini ibarat macam AB ni, 50 ni boleh tak saya asingkan dia? Asingkan dia. Jadi awak kena bijak dekat sini. Dengar sini cakap Fatih betul-betul. Kena bijak dekat sini. You kena tahu ni benda ni. 4, 9, 16, 25, 64. Ayo clear? 36, 64, 49, 81. Nombor-nombor tu you kena familiar. Jangan awak tak tahu apa yang saya cakap tu. Itu semua adalah square, perfect square. Are you clear? Okay, saya ulang balik. Nak pandai set, dia kena tahu you punya perfect square. Apa perfect square dia? 2 kuasa 2. 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. 7 kuasa 2, 49. 8 kuasa 2, 64. 9 kuasa 2, 81. Kena pandai benda tu. Jadi saya nak awak fikir satu benda. 50, betul tak kalau saya cakap dia adalah 25 darabkan dengan 2? Betul atau tidak? 25 darab 2 jadi 50. Tapi you perasan atau tak, dia adalah 25. So, babe, you akan dapat 5. And that will be your final answer. Boleh? 5 set 2. Sebab 50 adalah 25 you boleh jadikan dia nombor bulat. Gitu je. Faham? Okay, ada orang tanya, contoh So, kalau 50, tak boleh ke kalau kita buat 10 darabkan dengan 5? Saya tanya awak jawab. 10 darab 5.
Ada you punya perfect square kat situ. You nak punca kuasa berapa? 10 tak ada nombor pula. Tak ada. Sebab tu saya cakap awak kena berpandai bermain dengan nombor tersebut. Next one. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 5. Betul tak yang ni awak akan dapat set 2 darab set 5 dia akan jadi set 10. Betul atau tidak? Ditambahkan dengan 2 set 10. Saya nak awak faham. Saya nak awak bijak. Saya nak awak faham dan saya nak awak bijak. Set 10. Ada tak apa-apa yang awak boleh jadikan dia? 2 darab 5 kan? 2 darab 5 jadi 10 kan? So kalau yang ni awak dapat punca kuasa 10 ni awak akan dapat 2 darab dengan 5 betul? Tapi 2 dengan 5 ni adakah dia perfect square? Tak. So you takkan dapat jawapan. So bila takkan dapat jawapan, biarkan dia maintainkan dia. Jadi yang ni betul tak kalau saya cakap depan dia sebenarnya adalah 1. Makanya awak akan dapat jawapan dia akan jadi berapa, babe? 3 set 10. That's it. Dia ibarat macam X tambah 2X. You dapat 3X kan? Ni macam tu lah. Yes! Gitu abang. Saya tanya lagi. Dah bijak tak untuk tengok benda ni? Dah bijak tak tengok benda ni? Boleh kecilkan tak? Tak boleh. So dapatlah punca kuasa 2 tambahkan dengan 3. Tapi you fahamkan ini adalah 4 darab 2. Betul atau tidak? Yang 4 darab 2 ni, betul kan dia jadi macam ni? 4 darabkan dengan ini. Betul atau tidak, anak-anak? Yang membawa maksud, ini adalah 2. Yang membawa maksud, ini akan jadi 6. Ini akan jadi 6. Maka you akan dapat 7. Gitu. Are you following me? 8 adalah 4 darab 2. So, bila 4 darab 2, punca kuasa 4 adalah 2. So, 3 darab 2 jadi 6. Dah sama kan? 6 tambah 1, 7. Itu dia. Alhamdulillah. Tolong fikir. Saya tak nak tolong boleh tak? Saya tak nak tolong. Saya nak awak fikir boleh? Macam mana dah 20? Cuba fikir. 20 kita boleh pakai berapa? Alhamdulillah. Betul kan? Kalau 20, you boleh nampak 5 darab 4. 5 darab 4 tu, ataupun kalau korang ni kadang-kadang keliru benda kecil dia pun. 4 darab 5 se. Sama lah. Sama. Sekejap, saya nak tanya awak. Kalau buat 10, kalau awak contohkan buat 10 darab dengan 2 kan? Ada ke yang perfect square sini? Ada ke yang perfect square sini? Korang faham tak perfect square? Sekejap. Saya tahu, saya boleh kata majority, almost 99% dalam ni dah faham. Saya percaya. Tapi saya percaya juga ada antara kita yang dia macam tak confident. Okay. Jadi saya nak bagi tahu awak macam ni awak. Pada siapa yang tak confident tu, awak tahu tak punca apa kuasa 2 sempurna? Tahu tak kuasa 2 sempurna? Punca kuasa 10 dapat nombor tak? Punca kuasa 2 dapat nombor tak? Tapi kalau saya kata dekat sini, 4 darab 5 jadi 20 kan? Punca kuasa 4 dapat berapa nanti? 2. So you akan dapat punca kuasa 4 darab punca kuasa 5, which is ini akan jadi 2. Bahagikan dengan 2. Sebab 2 ada kat bawah ni. So boleh potong. Itulah jawapan dia. Are you clear? Okay, baru babe, habis part yang tu. Punca kuasa 20 akan jadi berapa, babe? Punca kuasa 4 darabkan dengan 5. Punca kuasa 4 akan jadi 2. Punca kuasa 5 maintainkan saja. So 2 ada kat bawah, so 2 bagi 2, potong. Inilah jawapan dia habis. Settle. Are you clear? Kan? Nak lagi soalan? Cantik. Sumpah faham. That's good. So kalau macam tu, babe, ambil gambar. Kalau perlu silakan. Mana, saya bagi penuh ni. Full version. Cepat-cepat. 3. 2. 1. Okay, ini level pertama. 1. Dan sayang saya. Saya pun sayang awak juga. That's good. Thank you, bro. Okay, habis part yang tu. Saya bawakan awak soalan yang dinamakan sebagai rationalize the denominator. Ini student yang mabuk. Okay, rationalize the denominator ni dalam bahasa Melayu adalah dalam bahasa Melayu rationalize jugalah kan, rationalize. Nisbah penyebut dan permudahkan. Nisbah penyebut dan permudahkan. Serius tak? Okay, ataupun saya katakan dia sebagai set conjugate. Conjugate set. Okay, pada siapa yang macam apa benda ni? Pernah belajar ke? Main saya ingatkan pada awak. Saya nak bagi tahu awak, dia punya basic tu datang daripada sini abang. A kuasa 2 tolakkan dengan B kuasa 2. Kan? A kuasa 2 tolak B kuasa 2, awak akan dapat A tambah B. A tolak B. Boleh A tambah B, A tolak B. So ini akan jadi dia punya apa? Basic dia. Pernah tahu benda ni? Okay, ini basic dia. So kalau tambah kena geng dia tolak, nombor mesti sama supaya dia jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Tengah-tengah mesti tolak tau. Tengah-tengah mesti tolak. Tengah-tengah mesti tolak. Faham Tak kisahlah apa nombor positif kena negatif kat sini, tengah-tengah mesti tolak kat sini. Okay, dah cukup. Jadi babe, apa dia contoh soalan. Saya tak nak bergaduh dengan awak. Saya bagi tahu awak contoh macam ni. Soalan A. Sabar jap, bagi saya sikit bang. Soalan B. Awak akan faham lepas saya tunjukkan yang last one. Okay, last one. Sabar jap. Soalan C. Alright, jap. Okay, dengar sini baik-baik. Apa maksud rationalize the denominator? Senang cerita, tak nak ada set kat bawah. Itu je. Sekali lagi Apa maksudnya bila dia kata rationalize the denominator? Dia nak pembawah dia tu, tak nak ada set. Itu. Faham apa yang kendak soalan? Itu soalan, terima kasih. Faham apa yang dia nak dalam soalan? Okey. Jadi babe, saya tanya awak jawab tau. Ibaratnya ini pembawah dia adalah set, betul? Pembawah dia ada set, betul? Pembawah dia pernah ada set, betul? Kalau soalan macam ni, sumpah senang. Kalau dia seketul, sumpah senang. Macam mana kita nak hilangkan dia? Macam mana nak hilangkan set? Punca kuasa 3 kan? Set 3 kan? Just darabkan balik dengan set 3. Kalau bawah dia set 3, darabkan dengan set 3. Sebab, jangan saya bagi tahu dulu.
set 3, darab set 3, awak akan dapat jawapan dekat sini, dia akan jadi berapa bit? Punca kuasa 9. Betul? Betul? Set 3 darab set 3, you akan dapat set 3 darab 3. Betul kan? So 3 darab 3 tu adalah 9, so punca kuasa 9. Punca kuasa 9 tu adalah 3. Boleh tak? Simple. Simple. Okay. Tapi you kena faham, kalau awak darab yang bawah, awak kena darabkan juga yang atas. So dia jadi 5 set 3 over 3. Dah set. Saya nak tanya awak, yang ini adalah yang ini adalah punca kuasa 3 set 3. Bawah dia ada lagi tak set 3? Ada ke tak? Tak ada. Dah tak ada. Itulah namanya rationalize the denominator. Dia dah rationalizekan dia dah. Faham eh? Alright. Buang set. Ya, betul, buang set. Pada siapa? Okey, contoh. Bang, contohlah 3 per punca kuasa 7. Macam mana saya nak buang punca kuasa 7 ni? Saya tak nak ada set. Saya tak nak ada set. Saya bencilah saya. Kenapa? Easy sangat nak gaduh ke? Ya, betul awak. Ini benda yang awak kena tahu. So nak buang set, apa kena buat? Bawah dia adalah set 7 kan? So darab je lah dengan set 7. Kalau bawah darab set 7 ataupun darab set 7. So you akan dapat 3 set 7. Yang bawah ni jangan tak tahu abang. Ada tak saya bagi tahu basic dia macam ni? Ada tak saya cakap basic dia macam ni? Ada tak saya tulis benda ni tadi? Kalau rasa sabutkan, rasa sabutkan. So you dapat set A darab set B, you akan dapat set AB kan? So maksudnya dia akan jadi apa? Over set 7 darab 7. 7 darab 7. 7 darab 7 berapa? 7 darab 7 49. Punca kuasa 49 7. Okey, lain kali kalau awak nampak macam ni, punca kuasa 7 darab punca kuasa 7 jawapan dia berapa? 7. Kalau saya kata punca kuasa 5 darabkan dengan punca kuasa 5, jawapan awak berapa? 5. Boleh tak Okey. Cukup Okey, habis. Tak. Bagi saya sikit wang. Ayah Nabil, kalau macam tu, kalau dia ada satu je nombor kat bawah tak ada masalah. Kalau ada satu kat bawah kita happy, rasa senang betul? Tapi dia jadi isu kalau dia jadi macam ni. Tapi jangan takutlah. Jangan takutlah. Yang ni you nak buang punca kuasa kan? Tapi dia ada gang. Yang ni seketul. Ini dia ada gang. So bila dia ada gang, awak kena namakan dia sebagai conjugate third. Inilah yang dinamakan sebagai conjugate third. Which is, kalau awak nampak dia ibarat macam ni tau, 2 tolak 5. 2 tolak 5. Ibarat 2 tolak 5. So nak jadikan dia macam ni, dia akan jadi apa tahu? Dengar dulu Dengar dulu. So saya akan buat darabkan dengan 2 tambah set 5. Faham atau tidak konsep dia? Faham atau tidak konsep dia? Ini ibarat macam A tolak B. Ini ibarat macam A tambah B. Begitu. Can or not? So kalau satu tolak, satu lagi letak tambah. Dan awak pun dah faham satu konsep kan? Yang mana kalau bawah ni tambah, darabkan macam ni, atas pun kena darabkan benda yang sama. Betul atau tidak?